Zulhijjah sudah pun tiba dan sayu dan sebab terasa di dada. Takbir raya baru saja bergema. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha 2023 bersama dengan MHI. Kami bersiaran langsung dari pekarangan Masjid Diraja Tunku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong. Saya bakal bertugas dengan saudari Dayah Bakar yang kami akan membawakan kepada anda babak-babak di sebalik tabir acara atau ibadah kurban yang akan diadakan sebentar lagi. Sebanyak 37 ekor lembu yang akan dikorbankan insya-Allah bersama-sama dengan 237 sukarelawan. Dan baru saja habis taklimat daripada Al-Fadil Ustaz Azizi Yaakob, iaitu Imam Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong, dan kami akan membawakan kepada anda secara langsung solat sunat Aidil Adha 2 rakaat, dan selepas itu kita hayati pula khutbah daripada khatib kita Al-Fadil Ustaz Syuhud Razali, Imam Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong, dan tajuknya adalah Aidil Adha, suatu pengorbanan. Jadi terima kasih kepada para penonton dan terus bersama kami sambil kami bersiaran langsung, dan juga kita berada di studio bersama dengan Abang Hanif Miswan dan adik Anim Bizati kita. Baiklah, nampaknya sedikit lagi kita akan bermula. Kita harus memberi ruang kepada para jemaah di masjid ini yang dapat muatkan kira-kira 4,000 jemaah pada suatu masa. Jadi alhamdulillah kita hayati bersama-sama pengorbanan Hari Raya Aidil Adha, dan kita hayati juga ibadah yang bakal kita jalankan pada pagi ini. Dan kepada pengisian kita pula di studio, insya-Allah kita juga akan membawakan pelbagai pengisian yang menarik seperti khabar dari Tanah Suci Mekah. Insya-Allah jemaah haji kita sedang menjalankan ibadah lontar di Jamrah buat masa ini, dan insya-Allah kita akan bawakan sedikit masa lagi. Tapi buat masa ini saya mengundurkan diri, dan terus bersama kami menghayati solat sunat jemaah Aidil Adha dan juga khutbah jemaah kita pada pagi ini. Allah Subhanahu wa taala. Dan tata cara menunaikan solat sunat Aidil Adha pada rakaat pertama akan dimulai dengan lafaz takbiratul ihram dengan menyebut Allahu Akbar, disertai dengan niat di dalam hati. Kemudian kita akan baca doa iftitah. Kemudian kita akan lafaz 7 kali takbir diselangi dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian imam akan bacakan suratul Fatihah, dan seterusnya imam akan bacakan surah Al-Quran, dan seterusnya akan meneruskan solat bagi rakaat pertama. Manakala bagi rakaat yang kedua dimulai dengan lafaz takbir intiqalat, takbir permulaan rakaat kedua, kemudian diselangi dengan 5 kali takbir dan diselangi dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian imam akan bacakan suratul Fatihah dan diikuti dengan surah berikutnya hinggalah selesai dan memberikan salam. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama pada pagi ini kita bersilaturahim dan sama-sama kita pada pagi ini menunaikan solat sunat Aidil Adha. Kemudian kita akan mendengarkan khatib menyampaikan khutbah pada pagi ini, dan seterusnya apabila habis je khatib memberikan salam, sama-samalah kita bersalaman antara satu sama lain, dan insya-Allah selepas itu program ibadah korban kita di tapak penyembelihan akan dimulakan. Dan insya-Allah pada pagi ini sebanyak 37 ekor yang akan kita sama-sama sembelih, dan dinasihatkan juga kepada peserta-peserta yang mengambil ibadah korban, sila hadirkan diri anda ke tempat ibadah korban bagi menyempurnakan ibadah korban yang tuan-tuan puan-puan lakukan pada tahun ini. Jadi insya-Allah sebagai memberikan penghormatan juga kepada mereka yang baru datang, untuk sama-sama kita memberikan ruang dan penuhkan ruang terutamanya di dalam dewan solat, kemudian di bahagian belakang, dan terutamanya kepada pihak muslimat yang baru hadir saja boleh naik ke atas dewan solat untuk sama-sama kita penuhkan ruang solat yang sedia ada. Jadi insya-Allah dengan segala hormatnya kita mempersilakan Al-Fadil Ustaz Azizi untuk mengimamkan solat Aidil Adha, dan insya-Allah kita minta kepada semua untuk sama-sama kita bangun, kita betulkan saf-saf kita,
dan insya-Allah sebentar lagi kita akan menunaikan solat sunat Aidil Adha. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Betulkan saf, tuan-tuan, rapatkan saf, penuhkan saf di hadapan terlebih dahulu bagi menyempurnakan solat sunat Aidil Adha kita pada pagi ini, insya-Allah. Salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, salatu sunnat al-Aidil Adha rahimakumullah. As-salatu la ilaha استووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Sila luruskan saf, penuhkan saf, rapatkan saf, luruskan tumit, rapatkan bau. Penuhkan saf-saf tuan-tuan dan puan-puan yang di hadapan terlebih dahulu dan saf-saf yang berikutnya. Begitu juga muslimat, pastikan ruang saf itu tidak ada yang kosong. Sila matikan ataupun silentkan mute telefon anda ataupun tuan-tuan sekalian supaya solat kita pada pagi ini tidak diganggu dengan berbagai-bagai bunyian dan sebagainya. Istaqimu lis-salah wa la takhtalifu wa athabani wa athabakumullah. Salli. الله أكبر الله أكبر كبيرا لا شريك له الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر رب اغفر لي وارحمني الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين
كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فإذا صعد الخطيب على المنبر فاسمعوا خبر عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله القائل وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada diri saya dan jemaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan dan keimanan yang sebenar-benarnya akan memberikan kejayaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah Aidil Adha yang bertajuk Aidil Adha, suatu pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia meraihkan Aidil Adha dengan melaksanakan salat sunat Aidil Adha dan ibadah kurban serta menghiasi hari raya dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bergembira menyambut Aidil Adha dengan saling mengunjungi serta berpakaian baru dan cantik. Di samping kita menikmati berbagai juadah yang disediakan, jangan dilupakan golongan yang tidak dapat menyambut hari yang mulia ini kerana keuzuran atau hidup miskin serta melarat. Kunjungilah dan hulurkanlah bantuan kepada mereka. Eratkan ukhuwah Islam dengan mengunjungi kaum kerabat, sanak saudara, jiran tetangga dan sahabat handai. Janganlah kita cemari hari raya ini dengan perkara maksiat dan dosa. Sebaliknya, hiasilah dengan kebaikan dan amal kebajikan. Aidil Adha yang kita raikan setiap tahun pasti mengingatkan kita kepada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga korban dua orang anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Korban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana keikhlasan hati dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan kibas yang paling elok dan gemuk. Manakala korban Qabil ditolak
kerana dia mengorbankan hartanya yang paling buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Dan daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang Alhamdulillah, selesai sudah solat sunat Aidil Adha di perkarangan masjid di Bukit Jelutong ini, dan sekarang kita sedang mendengarkan khutbah daripada khatib kita Al-Fadil Ustaz Syuhud Razali, iaitu Imam Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong di sini. Dan kepada anda yang baru saja bersama-sama kita, alhamdulillah kita sedang menyaksikan siaran langsung di masjid ini, dan kita akan berehat seketika, dan selepas ini kita akan kembali ke studio untuk melihat perselisihan daripada Hanim dan juga Hanif Miswan. Assalamualaikum semua, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Teruskan bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Aidil Adha kami ucapkan kepada anda semua, kembali dengan pengisian pada kali ini di studio. Tadi kita dah buka dengan lintas langsung untuk kita solat sunat Aidil Adha 2 rakaat dan sedikit perkongsian berkaitan dengan khutbah pada hari ini. Ya, dan insya-Allah juga sepanjang 2 jam setengah. Ya. Hampirlah insya-Allah kita akan bawakan pengisiannya di MHI untuk istimewa Aidil Adha, dan pastinya setiap daripada kita mengetahui pengertian pengorbanan yang tidak asing lagi, sering kali kita kaitkan dengan Hari Raya Aidil Adha, dan pasti anda di rumah yang melaksanakan ibadah kurban tu, inilah masanya untuk sama-sama menyempurnakan penyembelihan, kan. Dan mungkin anda boleh berada di kawasan-kawasan surau, masjid yang melakukan penyembelihan. Masing-masing dah sibuk agaknya, tapi sambil-sambil tu yang ada kat rumah ni pastilah wanita. Para wanita dah baliklah bagi yang selepas solat sunat tu dah sibuk masak. Mungkin tak masak pun dah panaskan lauk semalam. Ada tentatifnya pada hari ini lah, ya. Kita dah tukar baju kelawar kita. Kita dah duduk dapur untuk masak-masak, kan. Tapi kita singsing lengan ni. Singsing lengan, betul. Untuk basuh-basuh, kan. Okey. Dan hari ini ada pelbagai perkongsian yang kami nak bawakan. Selain daripada berlintas langsung dari Masjid Diraja Tengku Ampuan Jemaah di Bukit Jelutong, di studio kita akan bawakan pelbagai lagi perkongsian. Antaranya kita akan berkenalan dengan Johan Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, kan, Peringkat Kebangsaan 2023. Betul. Yang sangat istimewa, yang akan memberikan kita satu lagi perkongsian luar biasa hebatnya, dan juga khabar dari Tanah Suci Mekah di musim haji. Betul. Apa aktiviti ataupun apa rukunnya yang ingin dilakukan oleh jemaah haji Malaysia, terutamanya di sana. Hampir 32,000 jemaah kan yang berada di sana. InsyaAllah kita akan bawakan perkembangan. Kabarnya sedang melakukan ibadah melontar di Jamrah. Dan bagaimana keadaan mereka di sana, perkabarannya insyaAllah kita akan bawakan secara langsung bersama dengan wakil tabung haji nanti. Dan selain daripada itu, kita juga akan bersama dengan Bazli UNIC. Kalau kita sebut tentang Bazli ni, jarang kan kita tak bawakan bersempena dengan ada Aidil Adha ataupun mungkin perayaan yang memerlukan Bazli berada di sini untuk berkongsi single terbaru dan juga wahana. Bagi peminat-peminat wahana, single terbaru juga Zuani Helmi dan juga Sigma. Okey, dan itu antara pengisian yang akan kami bawakan pada hari ini. Tetapi kali ini kita nak kembali ke Bukit Jelutong bersama dengan Nazruddin dan juga Dayah Bakar, ya. Betul, katanya akan bersama-sama dengan Timbalan Pengerusi Ahli Lembaga Tadbir Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong. Kalau Nas Rahman dan Dayah Bakar dah pun bersedia, ayo kita bersama dengan Nas. Silakan Nas. Daging korban hendaklah disedekahkan kepada fakir dan miskin di tempat tersebut. Tujuannya untuk mengukuhkan ukhuwah Islamiah. Marilah kita melaksanakan ibadah korban yang merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Imam Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong, tetapi bersama saya, dan alhamdulillah terima kasih kerana berkongsi bersama kita di Malaysia hari ini, dan juga penonton-penonton seluruh Malaysia. Kita bersama dengan Tuan Haji Salim Muhammad Sain, Timbalan Pengerusi Ahli Lembaga Tadbir Masjid Tengku Ampuan Jemaah di Bukit Jelutong ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penonton-penonton di sana, saya mengucapkan selamat Hari Raya Muazzai Batin Hari Raya Aidil Adha.
Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji kerana memberi kami peluang untuk bersama-sama berkongsi bersama dengan rakyat Malaysia tentang apa yang sedang berlangsung ibadah korban juga selepas ini. Dan saya ni sejak dari kecil saya memang seronok kalau datang hari raya Aidiladha, datang ke masjid dengan takbirnya, dengan kanak-kanak larinya kan. Jadi di sini boleh tak cerita sikit tentang apa aktiviti yang diadakan, berapa ekor lembut atau kambing yang bakal disembelih dan juga sukarelawan daripada ahli karya-karya di sini. Silakan. Alhamdulillah, terutama sekali saya bersyukur terima kasih kepada pihak TV3 telah melangsungkan siaran langsung di Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong. Dan alhamdulillah pada tahun ini kami akan membuat ibadah korban, akan melaksanakannya selepas solat Aidiladha, dan juga kita akan mengorbankan 37 ekor lembu. Dan begitu juga kita mulai itu kita akan bersama-sama karya yang mana sukarelawan yang telah mendaftarkan diri kepada kami ialah 300 orang. 300 orang sukarelawan termasuk 200 pihak muslimin dan 100 lebih pihak muslimat. Dan antara aktiviti yang kita akan buat ialah penyembelihan tu kita akan buat bermula selepas ini, dan kita jangkakan pada jam 12 pada jam 12 tengah hari kita akan mengedarkan daging-daging korban tersebut. Jadi agihannya akan diadakan pada masa itu ya. Alhamdulillah untuk fakir miskin dan insya-Allah kepada ahli mualaf kita. Jadi ahli karya yang datang ni semua sukarelawan yang sudah lama berkhidmat dengan masjid. Dari sejalakan 10 tahun dah masjid ni berdiri kan Tuan Haji? Ya, betul. Kita pada tahun ini memang genap 10 tahun masjid ini telah beroperasi. Dan kebanyakan sukarelawannya ialah pihak ahli karya sendiri. Dan untuk makluman juga pada hari ini kita juga memang mengalu-ngalukan, kita akan mengedarkan kepada para asnaf di PPRT yang berdekatan di dalam kawasan daerah kami sendiri. Alhamdulillah, semuanya menggembling tenaga, tak kira dari mana dan tak kira usia juga. Saya nampak yang muda-muda juga dah bersedia untuk berkhidmat ya. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Tuan Haji Salim Muhammad Sain, iaitu Timbalan Pengurusi Ahli Lembaga Takbir Masjid Tengku Ampuan Jemaah. Terima kasih kerana terus berkhidmat Tuan Haji ya. Baiklah, kita nak berehat seketika dan kita nak kembali ke studio bersama dengan Hanif Miswan dan Anim Izzati. Bagaimana sambutan Aidiladha istimewa kita pada pagi ini? InsyaAllah, silakan. InsyaAllah, itu dia. Sambil-sambil tu kita nak tunjuk juga juadah. Kalau cerita tentang juadah ni, ke atas meja kami sebenarnya dah penuh dengan juadah raya. Awak akan sediakan ni? Saya sediakan Hanif, tapi saya minta tolong orang sediakan lah. Begitu. Sepenuhnya sebagai halwa mata kita juga. Betul. Nanti sama-sama itu kita akan cuit-cuit sikit lah. Okey, banyak akan macam ada ni, kuih ada roti jala. Apa agaknya menu anda di rumah? Bolehlah sambil tu kongsikan bersama dengan kami kan. Di Facebook kami kalau ada yang masak sop tulang ke. Ada. Itu nanti kot tunggu selepas. Yelah, itu maknanya menu raya dia lah. Kadang-kadang menu raya ni dia dah tak rendang je. Sebab raya Aidiladha ni dia dah lebih kepada masak daging. Lain sikit. Sebab pengisiannya lebih kepada erti pengorbanan. Kita nak melapah daging semua kan. Nak bawa pengalaman tersebut kepada anak-anak kita dari generasi ke generasi. Okey. Dan kita lihat seketika. Nanti kita akan bawakan sekali lagi lintas langsung dari Masjid Diraja Tengku Ampuan Jemaah di Bukit Jelutong. Dan juga ada perkongsian di studio ni dengan ramai tetamu yang akan kami bawakan. Ya, teruskan bersama dengan kami Malaysia hari ini Aidiladha. Salam Aidiladha, kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini pada pagi ini. Dari studio kami bawakan kepada anda pelbagai perkongsiannya. Dan jangan lupalah kalau ada yang mungkin nak meninjau nanti ibadah korbannya dari Bukit Jelutong, Masjid Diraja Tengku Ampuan Jemaah akan kami bawakan juga. Tapi sabar, kita beri sikit ruang. Sebab sekarang kita nak tinjau keadaan ataupun apa perkembangan jemaah kita di Tanah Suci. Ya, betul. Tepat sekali. Sebenarnya Raya Haji ni bukan kita yang menyambutnya kan. Kemeriahan itu adalah untuk kita meraihkan Duyufur Rahman yang mana jemaah kita
berada di Tanah Suci dan sampai ke kemuncak perjalanan hajinya, iaitu mereka 3 hari lepas kan berada di Arafah dan kini kabarnya dah berada di Mina. Betul. Untuk melaksanakan ibadah lontar jamrah untuk ketiga-tiga jamrah, pastinya Kubra, Wusta dan Sughra. Yang kita akan bersama adalah Tuan Haji Muhammad Nasir Jaafar selaku pengarah operasi media tabung haji. Secara maya kita bawakan kepada anda semua. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar? Sihat ya Tuan Haji? Alhamdulillah, saya sekarang berada di Mina. Di sini 3:45 pagi. Masya Allah. Okey, Tuan Haji, pastinya kita nak kami yang berada di sini ingin mengetahui perkembangan jemaah haji, terutama sekali jemaah haji Malaysia yang berada di sana. Sedikit secara ringkasnya untuk permulaan ni, bagaimana keadaan mereka, jemaah-jemaah kita Duyuf Rahman yang berada di sana, Tuan Haji, sila kongsikan. Alhamdulillah, jemaah haji Malaysia dalam keadaan yang begitu baik sekali. Kita yang bermula, operasi haji bermula pada 21 Mei yang lalu. Alhamdulillah lah, mereka dah berada di Mekah dan kini kita berada di orang kata kemuncak operasi haji, iaitu operasi Masyair lah. Arafah dah selesai semalam. Semalam sekarang berada di Mina. Jemaah haji telah melakukan lontaran di Jamratul Kubra pada pukul 8 malam semalam lah. Kalau di Malaysia pagi, dia semalam lah. Semalam. So untuk melontar ni Hanif dan Hanif, kita di Malaysia ni Saudi bagi kita pilihan untuk bila kita nak melontar. Masya Allah. So tabung haji kita pilih melontar biasa sebelah malam lah, pasal lebih sejuk sikit atau dingin. Betul. Kita pilih 8 malam sehingga 12 malam lah. Jadi jemaah haji kita pilih malam ni sebab sekarang ni cuaca lebih kurang 46 degree Celsius. Begitu panas, siang panas. Okey. So Tuan Haji boleh teruskan, ada perkembangannya lagi? Itulah sekarang ni yang kita dah melontar Kubra dah buat sebelah pukul 8 semalam. InsyaAllah besok kita akan teruskan hari yang ke-11 dan 12 dan 13 untuk jemaah haji melontar di Jamrat. Tuan Haji mungkin boleh jelaskan daripada perkembangan terkini ini, acara kemuncaknya juga, rukunnya yang perlu dilaksanakan secara ringkasnya ataupun kesimpulannya Tuan Haji untuk melihat kepada operasi jemaah haji pada tahun ini bagi jemaah rakyat Malaysia, Tuan Haji. Tuan Haji, boleh ulang sekali lagi nak disimpulkan tentang operasi haji pada tahun ini bagi jemaah Malaysia, Tuan Haji. Okey, operasi haji macam saya cakap tadi berjalan lancar. Pada 9 Zulhijjah jemaah haji telah berwukuf di Arafah dan pada 10 hari bulan kita telah mobilize jemaah haji kita ke Muzdalifah dan sekarang berada di Mina. Di Mina ni jemaah haji akan duduk 3 hari lah untuk melaksanakan lontaran di Jamrat untuk 3 hari. Untuk makluman semua, 50% jemaah haji Malaysia akan buat nafas awal dan 50% akan buat nafas tani lah. Nafas awal ni kita bagi pada KT-KT yang awal yang nak pulang. Jemaah akan pulang bermula 5 hari bulan Julai. 5 Julai. So dia balik, nanti dia akan buat tawaf dan sa'i haji lah. So selesailah rukun-rukun haji mereka. Alhamdulillah. Apabila dia dah buat tawaf dan sa'i haji lah. Ya, insya-Allah. Dan insya-Allah. Dan kita dikabarkan juga kali ini adalah banjir jemaah ya. Kebanjiran jemaah untuk bilangannya yang paling tinggi setakat ini hampir 3 juta. Rakyat Malaysia sendiri pun mengekalkan jumlah yang agak tinggi. Jadi bagaimana dengan penyusunan, nak memastikan tidak ada yang ketinggalan bas, nak memastikan yang hampir berpuluh ribu jemaah itu dapat mengikuti tentatif dan juga rukun yang telah pun ditetapkan. Bagaimana sistem tu pada pandangan Tuan Haji sendiri untuk haji kali ini, Tuan Haji? Okey, tahun ni memang ramailah. Tahun lepas saya datang 1 juta jemaah haji. Ramai orang. Betul. Tahun ni hampir 3 juta. Kita tengok Masjid Haram pun bersesak-sesak. Untuk operasi Masyair ni memang tabung haji kita susun sebaik mungkin dan
kita punya tagline, kita tak tinggalkan seorang pun walaupun orang tu sakit di hospital. Yang mana sakit, kita akan bawa dengan safari wukuf, satu bas yang kita orang kata kita design, kita letak wheelchair dalam tu, kita letak katil untuk bawa jemaah haji. Selagi dia boleh berniat, kita akan bawa dia ke Arafah. Masya Allah. Sampai that tahap, kita akan bawa. Tahun ni kita ada dalam 54 orang kita buat safari wukuf Yang jemaah-jemaah uzur di hospital tu kita bawa ke Arafah seketika. Di dalam bas tu kita bagi khutbah Arafah, dia dengar khutbah Arafah, boleh berzikir semua, dan kita bawa balik ke hospital untuk rawatan lanjut. Betul. Begitu detail kita bawa. Kita tak tinggal seorang pun insya-Allah. Baik, itu operasinya. Alhamdulillah. Tuan Haji, kita nak melihat kepada aktiviti yang akan dilakukan oleh para jemaah selepas ini. Maksudnya bila dah selesai, tadi kabarnya antara penerbangan awal adalah pada 4-5 Julai ya. Mungkin ada pengisian aktiviti yang akan dilakukan oleh jemaah-jemaah kita ni, Tuan Haji. Mungkin ramai nak tahu ni perkembangan jemaah haji Malaysia ni. Okey, lepas selesai buat ibadah haji ni, kita jemaah-jemaah haji akan, yang mana yang duduk di Mekah tu, dia akan continue jugalah. Dia nak sambung buat umrah lagi, nak tambah-tambahkan. So kita ada beberapa aktiviti ibadat yang kita buat untuk jemaah haji pengisian. Macam kita ada checklist. Dia balik ni kita akan buat satu checklist. Dia buat betul tak haji. So dia akan tengok balik lah. Kalau dia kata okey, berrukun ni kat mana, dia punya niat tu betul, semua kita akan checklist. Nak make sure jemaah haji kita dapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Tak lupa juga. Silakan. Lagi satu, yang mana yang belum ke Madinah, kita akan bawa jemaah haji kita ke Madinah bermula 12 hari bulan. Di Madinah ni banyak aktiviti lah. Kita boleh ziarah Rasul, kita ada aktiviti, orang kata pergi Masjid Quba. Lepas tu aktiviti yang ke tempat-tempat bersejarah lah. Betul. Nak ke Madinah tu lebih tenang ya Tuan Haji? Lebih tenang lah di Madinah, lebih bersantai-santai sedikit lah. Dalam santai tu ibadah juga. Keadaan di sana, ya kan? Tuan Haji, tak lupa juga petugas-petugas tabung haji yang berada di sana, yang turut bertugas lumus untuk memastikan keselesaan, kebajikan jemaah haji di Malaysia. Jemaah haji Malaysia, bagaimana Tuan Haji nak kongsikan penglibatan dan juga contribution mereka pada sesi haji kali ini? Okey, petugas kita ada 670 orang. Dia termasuk petugas kebajikan dan juga petugas perubatan. Saya rasa komitmen diorang ni diorang bagi lebih daripada 100% lah. Untuk kita siapkan, untuk sediakan untuk tetamu Allah. Selama lebih kurang dia berada di sini, ada yang sampai 3 bulan. Tim-tim IT ada 3 bulan, yang tim-tim maktab. Sekarang ni tim-tim maktab ni tengah bertugas lumus lah. Di Mina nak make sure jemaah ikut semua schedule. Kita sampai siapkan WhatsApp group setiap KT tu. Untuk make sure every jemaah dapat information yang kita bagi. Apa-apa yang perlu atau pergerakan bas ke, kita akan WhatsApp. Tim-tim maktab kita akan WhatsApp lah. Pada grup-grup WhatsApp tu. Apa yang next dia akan buat lah. Cukup sistematik ya. Kita dengarkan apa yang mungkin dah pun disusun awal bagi pihak tabung haji. Betul. Tuan Haji, kita ada sedikit masa lagi. Mungkin kita ingin kongsikan juga alang-alang Tuan Haji dah berada di bumi ataupun kota suci Mekah ini. Di Malaysia terutamanya ada satu komen daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama berkaitan dengan isu badal haji ini. Tuan Haji, telah pun diperingatkan, telah pun diperincikan berkenaan dengan isu ini, tetapi masih ada lagi yang tertipu, masih ada lagi yang terkena. Mungkin Tuan Haji sendiri boleh memberikan sedikit nasihat berkaitan dengan isu ini? Okey, isu badal haji ni selalunya kita tengoklah. Isu dia sebenarnya orang nak murah. So, bila nak murah, orang offer murah, dia tak check lah. Dia tak ada tabayun, dia check, dia bagi je duit tu. Lepas tu kita tengoklah viral yang ada sekarang amat sedih lah. Dia ambil gambar nama orang, lekat kepada siapa-siapa yang jemaah haji daripada negara mana kita tak tahu. Mungkin benda tu dia jadi sebagai bukti dia buat badal haji lah. Ini semua scammer-scammer yang saya rasa tak patut kita buatlah ibadat ni kan. So saya nasihatkan pada orang di Malaysia, sebelum kita bagi nak minta orang buat badal haji ni, kadang-kadang badal haji untuk mak bapak kita, keluarga kita yang terdekat kan. Kita make sure siapa yang buat, kita kena tahu.
kita kena tahu siapa yang nak laksanakan tu. Ya. Jadi orang yang laksana tu pernah buat haji ke tidak, itu syarat-syarat dia. Sekurang-kurangnya dia buat benda yang betul lah. Daripada kita bayar, sebenarnya tak ada apa pun. Yang ni yang orang berebut-rebut macam ni lah. Untuk make sure kita berjaga-jaga, berhati-hati. Pasal sekarang offer dia terlalu banyak dan kadang-kadang tak masuk akal pun ada. Betul, baik. Pasal orang di Saudi kena bayar RM4,000 untuk buat haji. Wow, okey. Itu di Saudi, belum lagi kita yang Saudi. dari betul. Jadi kat situ pun kita dah nampak sebenarnya tak boleh betul sangat bila kita tengok harga yang terlalu murah kan. Betul. Terima kasih banyak-banyak betul. Tuan Haji bersama dengan kami dan sampaikan salam kami di MHI juga buat semua terutama sekali kru tabung haji dan mereka yang berada di sana. Kita doakan segalanya berjalan dengan lancar. Amin insya-Allah. Amin. Terima kasih. Selamat Hari Raya Adha. Salam Hari Adha. Maaf dari batin. Ya, maaf dari batin. Jaga diri Tuan Haji. Terima kasih. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doakan operasi kami. Amin. InsyaAllah. Tuan Haji Muhammad Nasir Jaafar, pengarah operasi media tabung haji yang berada di Mina, salah satu bilik operasi yang mana mengendalikan kebajikan dan juga keselesaan jemaah haji di Malaysia. Kita di sini apa yang boleh dilakukan, sentiasa doakan mereka. Betul, dan kalau doakan anda perjalanan insya-Allah. Kalau anda mengikuti kami di Malaysia hari ini, memang setiap hari ada saja pengisian berkaitan dengan perkembangan terkini jemaah haji di Malaysia. Dari bermulalah perjalanan mereka 21 Mei yang lalu. Sehinggalah ke wukuf di Arafah dan sehinggalah pada hari ini ke muncaknya. Dan kita menyambut Aidil Adha di sini. Mereka sedang melakukan rukun yang penting juga, melontar jamrah. Jadi kita sama-sama doakan kesihatan mereka dan segala urusan dipermudah dan dapat pulang membawa haji yang mabrur. Betul, insya-Allah. Saya pasti ramai yang rindu kan. Sabar, kita doa banyak-banyak untuk kembali dijemput Ilahi di sana untuk bersama-sama menyaksikan Baitullah sendiri kan. Kita doakan yang terbaik insya-Allah. Okey, kita nak kongsikan bersama dengan anda selepas ini. Kita akan bersama dengan, ingatkan tadi macam ada hang tuah masuk dalam studio MHI kan. Rupanya Bazli UNIC, penampilan dia juga berbeza hari ini. Kalau dibiarkan ni tombang lembu semua kat sini ni. Lembu kat sini. Okey, seketika nanti hanya di Malaysia hari ini istimewa Aidil Adha. Malaysia hari ini kita dah ada orang datang beraya dekat studio kami. Ya, ini dia. Assalamualaikum Bazli. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Hari ini dia tak bawa geng-geng dia. Dia datang solo, geng-geng beraya ke? Ralat pula saya seorang solo. Betul lah, biasa beramai-ramai lah. Tapi sebab solo ini dia bertanjak lah. Bertanjak hari. Okey, banyak yang kita nak bawakan bersama dengan Bazli ni. Ada buah tangan yang nak dikongsikan juga. Ada perkongsian berkaitan dengan Aidil Adha juga. Kita minta dia teman sampai hujung siaran, boleh lah ya? InsyaAllah jalan. Tapi memang tak balik raya lah ni. Raya kan lama. 2, 3, 4 boleh. Boleh lagi ya, tak kita raya di MHI dulu. Steady. Jemputan kami didahulukan tu steady. Cakap tadi raya kat TV dulu. Lepas baru hari tasyrik tu barulah pergi berkorban nanti insya-Allah. Okey, banyak yang kami nak bawakan. Tapi kita nak berhenti seketika kerana kami nak berikan laluan kepada rakan di bilik berita untuk membawakan perkongsian berkaitan dengan buletin pagi pada hari ini.